Kalau korang tengok dekat every episode of Doraemon, diorang akan berakhir dengan dalam bilik Nobita, betul tak? Dekat situlah lagi menguatkan konspirasi bahawa cerita Doraemon ni adalah based on true story. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni sepatutnya aku cuti, tapi aku rasa macam aku nak buat video hari ni sebab ada satu cerita tu yang menarik perhatian aku, iaitu kisah di sebalik kartun Doraemon. Rata-rata kita semua mesti tahu pasal Doraemon kan, kartun Doraemon yang korang tengok ni kan. Masa aku kecil-kecil, kita orang selalu distract dengan kartun Doraemon ni sebab apa tahu? Selalunya kartun Doraemon ni akan ditayangkan pada waktu maghrib. So, di antara pukul 7 ke 8 macam tu, aku tak ingat Shinchan dulu ke Doraemon dulu, tak ingat. Di antara waktu tu pasti akan ada cerita Doraemon, and kita orang akan selalu solat dengan cepat sebab nak tengok cerita kartun Doraemon. Sekarang kau buka YouTube je, kau dah boleh tengok dah cerita kartun Doraemon ni. Kau tak payah nak berkejar-kejar ke mana-mana dah. Tapi korang tahu tak, di sebalik cerita kartun Doraemon yang korang tengok yang huha-huha, yang menyeronokkan kan, tapi sebenarnya di sebalik cerita itu terdapat satu kisah sedih ataupun mengerikan. Aku pun confuse lah, cerita sedih ke mengerikan. Aku akan ceritakan kisah yang pernah viral lah pasal kartun Doraemon ni. So first of all, aku akan cerita pasal latar belakang kartun Doraemon. Sebenarnya kartun Doraemon ni ada sebuah penulis yang menciptakan kartun ni daripada komik sebenarnya. Nama penulis tu adalah Fujiko F. Fujio. Tarikh kartun ini diriliskan ataupun startnya cerita Doraemon ini adalah pada tahun 1969. So bila kira-kira baliklah, kartun ni sebenarnya dah menceriakan ataupun menghiburkan kita sejak 50 tahun yang lepas. Faham tak? Macam dah lama gila-gila lah. Kartun ini berasal daripada negara Jepun, tapi apa yang korang tengok tu, diorang translate balik lah dalam bahasa negara kita. Macam bahasa kita, bahasa Melayu. Menurut kajian yang aku cari lah, okay, total episod cerita Doraemon ni daripada dulu, daripada first episode sampailah sekarang, total episod dia berjumlah 2,810 episod. Bapak banyak kan? Kau ada jumpa cerita yang banyak macam tu kan? Tak ada. Even cerita Mr. Bean tu pun ulang kan? Tapi kisah Doraemon ni banyak gila lah episod dia kan? Sampai 2,000 guys. Dalam banyak-banyak episod kartun Doraemon ni kan, mesti kau rasa macam alah, cerita kartun je bukan, tak ada apa-apa pun. Mesti kau macam kau tak nak pun mempersoalkan benda-benda dalam cerita-cerita kartun, cerita-cerita hiburan kanak-kanak. Tapi korang tahu tak, sebenarnya terdapat konspirasi di sebalik kisah Doraemon. Jadi ada dua persoalan daripada netizen lah sebenarnya. Biasalah netizen kan suka mengcreatekan konspirasi macam ni kan. So first one, soalan daripada netizen yang kita rasa macam kenapa benda tu jadi kan? So first soalan daripada netizen adalah, kenapa munculnya robot kucing Doraemon ni kan, dia kan daripada dia kan daripada abad 22. Sekarang kita abad 21. So kiranya Doraemon ni dia datang daripada masa hadapan, 100 tahun ke hadapan macam tu kan. Korang perasan tak, kenapa orang-orang dekat taman Nobita ni kan, taman-taman Nobita ni, kenapa diorang tak rasa pelik pun dengan kehadiran robot kucing Doraemon ni? Bila aku fikir balik kan, betul juga. Sebab
Doraemon ni, kalau kau tengok dekat cerita-cerita Doraemon ni kan, Doraemon ni dia berkeliaran dekat taman Nobita ni. Dia macam selalulah bermain dengan budak-budak dekat situ kan. Tapi kenapa tak heboh langsung pasal robot kucing yang datang daripada masa hadapan? Itu hanyalah satu konspirasi. Orang macam tertanya-tanya lah, sebab banyak sangat kot episod. So jadinya orang macam tertanya-tanya. Tapi bagi akulah, alah, biasalah benda-benda macam kartun, hiburan kanak-kanak ni kan, tak ada apa pun nak dipersoalkan. Soalan kedua daripada teori konspirasi ni adalah kenapa cerita Doraemon ni tak habis-habis. Mungkinlah kan, kalau aku sebagai normal human being, aku rasa macam mungkinlah penulis kepada producer cerita ni, dia nak menghiburkan budak-budak kan. Macam dia tak naklah habiskan cerita Doraemon ni. Tapi bila fikir balik, kenapa cerita ni tak habis-habis dan tak digantikan dengan benda baru? Kalau aku pun, aku tak adalah tertanya-tanya, cuma nak tahulah kenapa. So itu adalah dua teori konspirasi daripada para netizen yang nak tahu pasal kisah di sebalik Doraemon. Korang tahu tak, pernah viral satu cerita pasal Doraemon ni dulu. Sebenarnya cerita Doraemon ni adalah based on true story. Okay, cerita dia macam ni. Dia pasal seorang budak lelaki yang berasal daripada Jepun dan dia berumur 9 tahun. Tapi yang peliknya, tak adalah pelik, budak lelaki yang aku cakap tadi tu, dia bernama Nobita Nobi. Sayangnya dia mempunyai penyakit skizofrenia. Skizofrenia ni macam penyakit yang selalu berimagination tau, berhalusinasi. Dia selalu fikir semua benda yang dia fikir tu sebenarnya berhalusinasi. Faham tak? Illusion macam tu. Diorang kata sebenarnya Nobita ni, Nobita yang aku cakap yang based on true story, benda betul tu, diorang kata Nobita ni sebenarnya dia berhalusinasi dan mencipta halusinasi dia tu seekor robot kucing, iaitu Doraemon. So, apa yang kita tengok selama ni adalah hanya halusinasi si Nobita. Kau faham tak? Tapi yang menyedihkan, sebenarnya Nobita ni dia selalu sangat kena bully dekat sekolah dia. Sebab apa tau? Sebab dia ada penyakit skizofrenia ni. And budak-budak dekat sekolah dia tu selalu fikir macam takut lah dengan Nobita ni. Macam takut one day, kot-kot lah one day Nobita ni mensederakan diorang. Jadinya dia pun memalaukan Nobita. Dan setiap kali Nobita balik dekat rumah dia, dia selalu kena marah dengan mak dia sendiri. So cerita tu bila tengok balik lah dengan cerita kartun Nobita, Doraemon semua ni, dia macam masuk akal jugalah kan. Sorry, keluar dia. Dia macam masuk akal jugalah kan. So aku pun tak berapa nak, tak tahulah macam mana nak menyahihkan kesahihan yang aku baca ni. Okay, dia tak berhenti kat situ tau. And then one day, parents Nobita ni rasa macam Nobita ni makin lama makin teruk, makin pelik, selalu cakap sorang-sorang, gelak sorang-sorang. So dia pun bawa lah Nobita ni pergi berjumpa dengan doktor pakar psikiatri. And then masa dekat situ, doktor tu cakap yang apa yang dia bermain dengan Doraemon selama ni hanyalah halusinasi. And Doraemon tu sebenarnya tak wujud langsung. So apa yang telah terjadi, Nobita ni dia berasa sangat-sangat sedih lah. Sebab dia ada seorang kawan je, dan kawan dia hanyalah Doraemon. So bila dia dapat tahu yang Doraemon ni hanyalah halusinasi dia dan tak wujud langsung, dia berasa tersangat-sangatlah sedih. Lepas dia Nobita jumpa doktor ni, dia jadi makin teruk lah. Lepas dia dapat tahu yang Doraemon ni sebenarnya tak wujud langsung. So apa dia buat? Lepas je dia dapat tahu pasal benda tu, and then dia orang balik rumah macam biasa, dia pergi dekat bilik ayah dia tau. Kau tahu tak dia buat apa? Dia diam-diam ambil pistol dekat dalam bilik ayah dia, and then dia balik bilik dia, dia terus bunuh diri macam tu. Sebab dia tak dapat terima kenyataan yang bahawa Doraemon ni hanyalah halusinasi dia dan tak wujud langsung. So disitulah benda yang diorang kata macam mana nak kata, yelah, benda yang diorang kata based on true story. Sebenarnya bukanlah
karakter Doraemon tu yang mainnya, yang karakter Nobita. So aku tak tahulah benda ni betul ke tak. Aku cuma ceritakan apa yang aku baca. Korang rasa macam mana? Kalau betul lah kan, macam kesian gila kot dekat Nobita tu. Dah lah dia kena bully kan, balik-balik kena marah pula dengan mak dia. And then dia dapat tahu satu-satunya kawan dia, Doraemon, sebenarnya hanyalah halusinasi dia. And then kalau korang tengok dekat every episode of Doraemon, cerita Doraemon ni kan, diorang akan berakhir dengan dalam bilik Nobita, betul lah. So dekat situlah lagi menguatkan konspirasi bahawa cerita Doraemon ni adalah based on true story pasal Nobita ni tadi. Okay, so aku pun tak tahulah apa kesahihannya. Cuba korang bagi tahu dekat ruangan komen. Lagi satu aku nak cakap. Apa yang kita tengok kat dalam cerita Doraemon tu kan, kita tengok daripada dulu sampailah ke sekarang kan, Nobita tu tak pernah naik kelas langsung. Faham tak? Dia dekat tahun 5 je, dia tak bergerak-gerak. Tahun 5 pula, bukan tahun 5. Dekat umur yang sama je dia tak naik-naik. Tapi kalau bagi aku, mungkinlah tu hanyalah untuk memanjangkan episod cerita Doraemon tu. Okay, aku pun tak tahulah apa benda yang terjadi. Cuma itulah yang aku dapat korek dekat research aku. Okay, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Tiba kan. So itu sahaja yang aku dapat. Ya, susah betul nak bercakap lah. Itu sahajalah yang aku dapat korek berdasarkan kisah Doraemon ni. Korang rasa macam mana? Kesian kan kalau betul. Kesian gila kat Nobita tu. Kalau aku jadi dia lah, aku tak tahulah apa next step yang aku akan buat. So aku rasa tu sahaja guys untuk hari ini. Apa yang aku boleh cakap? Tengok boleh, percaya jangan. Okay guys, so aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. And I hope I'll see you guys again in my next video. Sila hargai effort aku yang cuti-cuti aku buat video tau. Okay guys, so tu sahaja. Jaga diri and always stay safe. Bye.